Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, kerana dengan demikian sahajalah kita akan dapat keberkatan dan kejayaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Sidang jemaah sekalian, khutbah kita pada hari ini bertajuk Ramadan, ganjaran besar menunggu kita. Kita berada di ambang Ramadan, bulan yang penuh rahmah, penuh keampunan dan penuh keberkatan. Marilah kita mengambil peluang yang istimewa ini untuk memperolehi ganjaran besar anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan ke atas kamu sekalian untuk berpuasa. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Demi Allah, terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang daripada mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya ia telah terhalang mendapatkannya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Sebuah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberitahu pada suatu hari akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami yang bermaksud, wahai manusia, kini muncul kepadamu satu bulan yang mulia, bulan yang sangat barakah, terkandung di dalamnya satu malam terlebih tinggi nilainya daripada 1000 bulan. Inilah bulan difardu puasa pada waktu siang dan solat pada waktu malam. Siapa yang ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan sunat akan mendapat ganjaran pahala seolah-olah melakukan amalan fardu pada bulan lain. Dan siapa yang melakukan amalan fardu pada bulan ini akan mendapat ganjaran 70 amalan fardu pada bulan lain. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan setiap amalan sunat yang kita buat pahalanya seperti pahala amalan fardu, dan setiap amalan fardu yang kita buat pahalanya seperti 70 amalan fardu pada waktu lain. Kedua-dua hadis ini sudah cukup bagi kita mengetahui betapa besarnya ganjaran yang dijanjikan kepada kita. Kita akan memperolehi rahmat Allah, keampunan dosa, diampunkan dosa, dimakbulkan doa, digandakan pahala amalan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi jika beribadat pada 10 malam akhir bulan Ramadan. Muslimin yang dimuliakan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu,
agar kamu mendapat takwa. Sesungguhnya tujuan berpuasa bukan setakat menahan makan dan minum pada siang hari, tetapi mengajar kita mendisiplinkan diri dan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya mendidik hati supaya sentiasa ikhlas dan jujur, sebab kita sahaja yang tahu, kita berpuasa. Melatihkan diri kita untuk menjadi seorang yang jujur, menjaga mata dan hanya melihat perkara-perkara kemakrufan, menjauhi pandangan yang mendatangkan kemungkaran dan maksiat, mencegah telinga daripada mendengar pertuturan yang ditegah oleh syarak, mengawasi perut daripada makan makanan yang haram dan syubhah, memelihara lidah daripada bercakap hal-hal dusta dan mengumpat. Puasa juga bertujuan untuk mendidik kita untuk menyumbang, kerana ganjaran besar juga akan menanti kepada individu yang suka bersedekah, menyediakan juadah berbuka puasa. Namun dalam masa yang sama janganlah kita melakukan pembaziran hingga berlaku banyak makanan yang terbuang sepanjang bulan puasa. Jadilah hamba Allah yang mementingkan kesederhanaan dan tidak melampau-lampau dalam sebarang tindakan penyediaan juadah pada bulan Ramadan. Justru sambutlah bulan yang barakah ini dengan azam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain menunaikan fardu secara berjemaah, solat fardu secara berjemaah di awal waktu, kita hendaklah mengisi malam-malam Ramadan dengan solat sunat tarawih, beriktikaf dalam masjid, bersedekah, memperbanyakkan zikir dan doa, bertadarus Al-Quran dan amalan-amalan sunat yang lain. Jadi marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualiti Ramadan kita pada tahun ini. Bukan seperti Ramadan yang lalu sahaja, tapi kita berusaha untuk meningkatkan kualiti Ramadan kita pada tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan betapa besarnya ganjaran bertadarus Al-Quran yang akan mendatangkan syafaatnya pada kita pada hari akhirat kelak. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat kepadamu. Riwayat Muslim. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an sering mengatakan apabila tiba bulan Ramadan dengan ucapan, selamat datang ya Ramadan, bulan yang akan membersihkan kami. Kerana Ramadan semuanya menjadi baik, puasa siang harinya baik, bangun solat pada malamnya baik, dan sedekah pada bulan ini sama dengan membelanjakan harta untuk perjuangan jihad fi sabilillah. Jadi marilah kita rancang dan bajet sedekah kita. Kita dah ada bajet sedekah untuk bulan Ramadan ni. Berapa daripada gaji bulan ini yang kita kena peruntukkan untuk sedekah? Berapa daripada simpanan kita kena sedekah untuk sembahyang bulan Ramadan? Marilah kita sama-sama berusaha untuk tingkatkan sedekah kita. Sebelum kita menyambut kehadiran bulan yang penuh barakah ini, sewajarnya kita mengulang kaji ilmu yang berkaitan dengan ibadat puasa dan amalan-amalan telah disyariatkan, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita memasuki bulan Ramadan ini dengan jiwa yang tenang, jiwa yang suci, bersih, zahir dan batin, bermunajat kepada Allah dengan penuh harapan agar puasa dan seluruh ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan ibadah yang bermaksudnya. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat sesuatu pun daripada puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, mari kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ibadat puasa dalam bulan Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ditunaikan. Kedua, umat Islam hendaklah istiqamah dan tidak berhenti melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan hinggalah 10 malam terakhir. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa bertaubat, menyesali segala dosa yang pernah dilakukannya,
mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum mengakhiri khutbah kita renung hadis ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa sebulan-bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh kesungguhan, akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosanya yang telah lepas. Begitu hebatnya Ramadan yang kita harus kejar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.